Okay kelas, kita bersambung lagi. Cikgu akan tunjukkan dekat awak macam mana cara untuk rekodkan ke dalam buku kawalan tunai runcit, dan sambil tu awak boleh semak juga dengan jawapan awak yang dah buat. Okay, kalau ada salah tak ada masalah, terus je betulkan ataupun awak buat je yang baru terus. Okay, yang penting awak tahu apa yang salah dan fahamlah dan boleh buat selepas ni. Okay, yang ni sebelum ni untuk daripada dokumen yang cikgu dah terangkan tadi tu satu-satu, yang mana satu dokumen tunai runcit dan yang mana satu bukan. Awak kena susun dokumen tunai runcit tu yang berkaitan, kena susun dan susun ikut urutan tarikh. Okay, macam yang ni cikgu buat, awak kena susun. Yang pertama sekali, nombor 1 sekali apa dia kan, macam yang ni dana apungan tunai runcit. Okay, lepas tu cari lepas 1 Jun mana lagi berapa hari bulan yang ni 5 hari bulan kan. Awak kena nomborkan macam ni. Nomborkan macam yang cikgu buat ni. Kena buat, kena ikut. Jangan awak bulat je, nanti kan jenuh nak ni. So kena satu-satu lah awak bulatkan supaya awak tahu kan next apa. Dan next dokumen nombor 3 yang ini untuk 8 bulan 6. Lepas tu yang keempat ni 10 hari bulan 6. Kalau boleh highlight lah highlight tarikh tu dengan nombor rujukan. Penting kena highlight. Dan seterusnya nombor 5, kalau awak tengok yang ni, voucher tunai runcit. Okey, nampak tak yang ni? Nombor 5 yang ini. Lepas tu nombor 6. Nombor 6. Kena tengoklah Okey, nombor 6 yang ni, derma 4 hari bulan, 20 hari bulan 6. Okey. Lepas tu tengok yang ke-7. Yang ke-7 yang ni pasal raya setia maju. 20 hari bulan 6. Lepas tu yang ke-8 yang ni 21 hari bulan 6. Okey, lepas tu yang ke-9 mana yang ni Petronas. Okey, lepas tu yang ke-10 yang ni tol hari bulan 29 hari bulan 6. Okey, yang ni lepas tu yang ni last sekali yang ke-11 30 Jun. Yang ni awak kena isi lepas dah kira dalam buku kawalan tunai runcit ataupun dalam borang tuntutan tunai runcit tu awak dah kira dah berapa, boleh tulis amount dia dan jumlah dia berapa kat sini. Okey. Seterusnya kita buat satu untuk dana tunai runcit ni. Dan 1 hari bulan tu awak boleh tengoklah. Yang ni. Yang pertama sekali tengok 5 hari bulan. Boleh terus je tulis sini 5. Upah pembersihan. Okey, nampak tak tu? Jelas? Okey, kalau ada bayang handphone ni nak buat macam mana? Okey, dia punya nombor rujukan BTR 301. Okey, ini sebabkan dia dah belanjakan, kita kena letakkan di sebelah kredit. Kalau macam yang 1 hari bulan Jun tu, dana tunai runcit ni kita masukkan ke belah debit. Sebab apa? Dia duit masuk. Dana apungan runcit tu dia rolling balik daripada setiap bulan. So kita kena letakkan pada sebelah debit dan letakkan juga baki nilai yang sama, RM400. So yang ni kalau macam yang dokumen yang 5 hari bulan ni, upah pembersihan, awak dah tengok dia belanjakan kan. So kena letakkan di sebelah debit ke kredit? Kena letak di sebelah kredit. Sebab kredit ni untuk duit tolak, duit yang dah keluar, yang dah dibelanjakan. Okey, faham So yang kat sini RM50. Okey Okey, seterusnya tengoklah berapa. RM400 tolak RM50, RM350. Okey, seterusnya tengok yang nombor 8. Okey, kita tengok nombor 8. Dokumen dia 8 hari bulan bukan dokumen 8. 8 hari bulan 8 hari bulan. Yang kedua yang tadi ni banyak ni. Okey, yang ni kan. Yang ni parking petrol ketiga. Silap. Yang ni parking petrol ni. Okey, so kalau yang macam ini ada 2 item, awak boleh tulislah parking, lepas tu bawah ada petrol ataupun parking dan petrol, total RM22. Tapi yang ni berbeza ke dia punya tu? Sama je kan. So buatlah sini parking dan petrol. Dia punya ni BTR 302. Okey, nampak Jelas tak?
Letakkan juga sama sebelah kredit sebab pembelanjaan. Total dia RM22. Okey. Awak nak buat satu-satu pun boleh. Letak sini parking, lepas tu sini petrol. 8 hari bulan ni pun biar je kosong bawah dia. Sini pun sama, salin je balik BTR 302. Okey, tolakkan dapat berapa? 350 tolak RM22. Jadinya RM228. Okey, seterusnya lepas dah tu dokumen yang ketiga, dokumen yang keempat pula. Kan, dokumen yang keempat. Tengok ni apa? Minuman. Kalau cikgu ni kira kategori minuman lah. Nak tulis gula pasir dan minuman koko pun boleh. Tapi awak anggarkanlah dia punya ni adalah dalam kategori minuman pejabat. Okey. So ambil nilai ni RM36. Berapa hari bulan tadi? 10 hari bulan. Dalam kategori minuman pejabat. Okey. Siapa yang tulis lain pun tak apa. Awak betulkan je. Tak ada masalah. Dia punya dokumen dia 102, nombor rujukan. Letak kat sebelah kredit juga RM36. So tolakkan nak dapatkan, nak kira baki sini kena tolakkan je. 328 tolak ni, 350 tolak ni, macam tu. 328 tolak dengan RM36 jadinya RM292. Okey. Seterusnya tengok dokumen yang kelima. Tengoklah dokumen yang kelima. Dokumen yang kelima. Mana? Yang ni. Pos laju. Okey, pos laju RM15. 18 pos laju. Dia punya nombor dokumen dia BTR 303. Letak juga di sebelah kredit RM15. Jelas ke? Okey, RM15. Bila ditolakkan, kira kalkulator. Okey. 292 tolak dengan RM15 dapat 277. Okey, RM277. Okey, seterusnya tengok yang dokumen yang berapa tadi? Tadi yang kelima kan? Lepas tu yang keenam. Yang keenam sini derma. Derma pun ambil je sini derma Derma RM80 berapa hari bulan? 20. Derma. Okey, nampak nombor dokumen BTR 304. RM80. Okey, 277 tolak je terus RM80 untuk tuliskan nilai dia dekat baki. Okey, nampak jelas. Okey, seterusnya lepas derma okey, yang depan sekali ni 7. 20 hari bulan 6. 20 bulan 6 juga, tak apa, tulis je walaupun tarikh yang sama tapi dokumen dia berlainan kan. So tulis juga RM38. Ambil ni kira dalam kategori awak ambil je ni, alas meja dan bunga hiasan. Macam tu. Tulis alas meja, buat dan macam ni, bunga hiasan. Sebab dia dalam satu dokumen yang sama. So awak kena buat dan macam ni. Dokumen dia 834. Nombor rujukan dokumen 834512. Ambil nombor tu je dan tengok pada amount dia RM38. Tolakkan je 197 tolak 38 berapa? RM159. Okey. Jelas setakat ni? Okay, seterusnya soalan dokumen yang ni. Voucher tunai runcit yang ni stamp dan pos berdaftar di dalam satu dokumen yang sama. 21 hari bulan. So awak boleh tulis stamp dan pos. Stamp dan pos pun tak apa. Stamp dan pos. Dia punya ni BTR 305. Okey, ambil nilai ni RM17. Okey, RM17. Okey, tolakkan tadi. Baki atas tu tolakkan 159 tolak dengan 17. So samaan dengan 142. Okey, jelas Okay, seterusnya lagi dokumen apa lagi? Yang ke-8, yang ke-9 Petronas tadi kan hasilnya. Okay, yang ni sama ada awak tulis petrol atau Petronas ni pun boleh diterima. Yang ni berapa bulan tu? 28 Jun.
Okay, tulis Petronas. Okay, Petronas, nombor dokumen. Ambil yang ni, 208007 tu. Okay, nampak 208007, letakkan di sebelah kiri. RM50, kiri belah kredit. 142 tolak 50 sama dengan RM92. Okay, jelas setakat ni. Okay, seterusnya dokumen yang ke-10 tadi. Tol. Kan? Ambil tol je. Tol, tengok dia punya nombor rujukan, amount dia RM3.20. Berapa ribuan tadi? 29. Tol 888 5522. Okay, dapat. Dia punya amount dia pun sama, RM3.20 je. Nombor 2 tolak dengan RM3.20. Dapat jawapan RM88.80. Okay, should be jawapan answer korang. Jawapan korang last kali tak boleh dalam bracket tau. Kena jawapan yang positif baki tu. Maksudnya baki dia tu yang berapa total pembelajaran tu tak boleh melebihi daripada wang dana apungan RM400 ni. Okay, faham So, kalau terlebih tu mungkin ada salah rekod ataupun salah dokumen yang korang ingat tu dokumen tu yang runcit tapi sebenarnya tak termasuk pun. Okay. So, tak apa kalau siapa yang ada yang salah tu ada tak sama dengan apa yang cikgu buat ni, tak apa, tak ada masalah. Awak betulkan ataupun boleh buat kotak yang baru, betulkan balik. Okay, lebih baik macam tu supaya awak boleh faham dan tahulah prosedur dia macam mana kan. Okay, yang ini untuk last kali ni. Untuk yang ni, dokumen yang ke-11 ni, kan nilai dia tak ada. So, yang ni awak kena cari berapa amount dia. Cuba totalkan kat sebelah sini, semua ni, belah kredit ni berapa semuanya. Okay. Ataupun awak tolakkan je. 400 tolakkan dengan RM88.80. Berapa semua. Sebab ini total dia kan. Jadinya berapa semua. Okay. Sekejap. Kita tengok kita kira 400 tolak dengan RM88.80. Dapat RM311.20. Cuba kalau awak totalkan setiap satu semua ni dalam kat sebelah kredit ni, totalkan berapa, sama tak dengan yang kita tolak tadi. 400 tadi ni tolakkan terus dengan RM88.80 baki terakhir kat sini. Okay, kita cuba Okay, 50 campur 22 campur 36 campur 15 campur 8. Alamak. 50 campur 22 campur 36 campur 15 campur RM80 campur 38 campur 17 campur RM50 campur dengan RM3.20. Dapat sama kan, RM311.20. So, yang dekat dokumen last kali ni, rekaman tunai runcit ni, yang dia bayar ni, awak tulis kat sebelah debit. Sebab apa? Dekat sebelah debit ni maksudnya duit tu dia ni lah, duit yang dia kena bayar balik, yang dia kena top up balik duit dana apungan supaya cukup sebanyak RM400 pada bulan yang seterusnya lah. Sebab tu kat sini rekaman. Rekaman ni maksudnya kita bayar balik. Sistem panjang ni kita rolling balik duit yang dah dibelanjakan tu. Kita bayar, lepas tu kita kena berapa jumlah yang kena top up balik untuk dana apungan tunai runcit dalam pada setiap awal bulan ni. Okey. So RM311.20. Kat sini ni patutnya kat sini ni, tapi sebab ada lebih garisan kan, lebih ruang. Okey, so yang ni, so sepatutnya bila awak tambahkan lah kan 80% ni ditambahkan sebab debit ni duit masuk. Duit masuk, duit yang ditop up balik untuk cukupkan duit panja, duit dana apungan tunai runcit ni RM400. So awak kena tambahkan lah. Lepas tu kita letak sebelah debit. So bila tambahkan dapat berapa? Dapat tak balik RM800. 800 pula, RM400. Dapat balik RM400 ni. Dapat balik RM400. So jawapan dia should be macam ni.
Sampai macam ni je. Okey, kalau korang punya ada silap mana-mana, tak apa, betulkan, tak ada masalah. Dan kalau tak faham, boleh tanya cikgu. Okay, dan bawah ni ada sepatutnya tanda tangan. So, awak kena tanda tangan semua tu. Kena kenal pasti siapa orang-orangnya. Awak boleh letak juga nama awak. Kalau dalam soalan dia tak memberi secara detail nama pengurus, nama penilai akaun tu. Okay. So, itu saja untuk buku kawalan tulisan runcit. Semak dan cuba buat balik selepas tu. Kalau ada kesilapan, kalau ada silap. Okay, itu saja.